mengganggu siaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penghulu sekali lah hari Jumaat pada hari ini. Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menentuh sedikit isu masalah Kamal. Berapa bulan yang telah lalu saya pernah kemukakan masalah di Kamal pendatang tanpa izin yang berada di Kamal Island, tempat pelancongan antarabangsa. Kita tidak mahu tempat pelancongan ini dijejas oleh pada semua pihak. Pihak pelancong tempatan atau pelancong luar negara. Kerana apa? Saya biasa datang ke luar negara seperti Indonesia, Kamal Island, tak maaf ya, bukan Kamal Island, di Australia, tempat mengutip buah ya, buah apple, buah lye ataupun buah-buah yang import antarabangsa di Australia. Di Australia banyak budak-budak saya bekerja di sana di ladang anggur ya, ladang apple dan lima kutip di sana. Di sana kalau kita tiada permit datang tanpa izin, pihak kuasa di Australia akan tangkap, ataupun di Indonesia kerana penangkapan ikan kita masuk kawasan laut antarabangsa di Indonesia ditangkap, kapal boleh tangkap, orang boleh tangkap. Jadi di Malaysia ini bagaimana NGO pernah saya kemukakan minta semua NGO datang ke Kamal Island untuk melihat pendatang tanpa izin yang berjela di Kamal Island. Pihak berkuasa Kamal Island seolah-olahnya sebilangannya tidak mengambil indah, tidak mengambil berat pendatang tanpa izin. Apa kerja mereka sebilangannya diperbuat? Pihak immigration, pihak polis Raja Malaysia termasuk juga pihak GPJ, termasuk pihak Majlis Daerah Kamal Island. Wakil-wakil rakyat Kamal Island, kenapa tidak ambil tindakan penyaga-penyaga kita? Lebih kurang ada dekat 40 lebih penyaga yang begitu mengundi mereka dalam pilihan raya yang telah lalu. Mereka ini merasa kecewa kedai tempat kedudukan mereka tidak dilayan begitu anak tempatan. Orang luar dilayan seperti anak tempatan. Ada pepatah orang tua apa berkata, kerana di ustaz disusukan, anak sendiri kelaparan. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Sofian, orang-orangnya berada di Kamal Island, kerana menderas mereka yang datang tanpa izin. Jadi apa Ustaz Sofian buat selama ini, pandangan Datuk berada orang lama ya, 90 umur saya, tepat sekali. Kalau kita pergi tempat mereka pun luar negara, itulah yang mereka buat, menderas. Jadi pendatang-pendatang tanpa izin, jangan banyak komen, jangan banyak cerita. Koma datang dah salah, mengaku salah, pihak kuasa ambil tindakan kepada mereka, terus dia bagi fine, dia rampai hartanya dan disita dan alur mereka balik. Tak layak mereka duduk tempat bisnes pelancongan antarabangsa di Kamal Island ataupun di Genting Island. Kerana kita dalam Malaysia ni ada 5 pelancongan yang popular. Pertama sekali di Genting, Kamal Island, Fraser Hill. Ada satu lagi dekat Kamal Island, dekat Genting Island, saya tahu tempat dia. Iaitu di Gurun Kedah, tempat sejuk ya. Jadi jangan dia jejaskan tempat sejuk ini sebagai tempat mencari kewangan. Harga makan bukan naik. Mereka naik harga makan tu nak ambil kewangan yang banyak lumayan untuk balik ke negara mereka. Yang jadi kesannya anak tempatan kita. Tak sepatut harga rumahnya bukan-bukan. Makan roti canai, makan air minum, roti canai sekeping, ini sekeping dah RM35, RM40. Jadi jangan bukan-bukan mereka buat. Jadi pihak yang berkuasa jangan pejam mata. Saya takut nanti satu jadi rusuhan akan datang.
boleh jadi satu pergaduhan antara Bangladesh, Nepal, Romania, Indonesia, boleh jadi bergaduh dengan rakyat Malaysia. Kita rakyat Malaysia ni bersabar banyak, bertenang. Tapi kalau dah lebih nanti hilang kesabaran, jadi satu pergaduhan. Bila jadi pergaduhan, pihak kuasa baru ambil tindakan. Dia baru nak ambil undang-undang. Kenapa? Daripada awal tidak mau ambil undang-undang. Jadi saya harapkan pihak immigration, pihak JPJ, pihak Polis Telaga Malaysia dan di daerah Kamal Island tolong ambil tindakan. Apa yang Ustaz Sufian buat, saya percaya Ustaz Sufian ni semua betul. Ustaz Sufian ni satu semangat menjaga negara dia, menjaga imej orang-orang Melayu, orang Islam, supaya jangan terjebak perkara-perkara penatang tanpa izin ni cuba mengaut kekayaan. Yang jadi mangsa wanita-wanita yang diperkahwin, yang jadi mangsa orang tempatan, sini rasuah, sana rasuah sebilangannya. Jadi merosak negara kita dan generasi anak cucu kita masa akan datang. Jadi saya mengharapkan pihak berkuasa tolong bekerjasama. Saya minta Tan Sri Anwar Ibrahim, Datuk, sebagai anak angkat saya, dapat memberikan satu pandangan yang baik untuk meneras pendatang tanpa izin, termasuk juga Datuk Zaid Ambidi, ya, Timbalan Perdana Menteri Persatuan Silat Yorek sebagai khalifah di Bagan Datuk. Jadi kita serasa bagi sokongan bagaimana kemenangan UMNO di Johor Bahru baru-baru ini di Kelantan. Mereka banyak bertanya saya, Datuk, boleh ke pendatang tanpa izin ini dimadraskan? Jangan bagi duduk di Malaysia ini. InsyaAllah saya akan berceritakan kepada Tan Sri Datuk Anwar Ibrahim sama Datuk Zaid Ambidi. InsyaAllah akan dapat meneras mereka, tangkap harta mereka, sital, dan tangkap mereka susah bagi denda. Tak boleh bagi denda. Dia pun bukan nak tempatan, dia pun pendatang, ya. Tanpa izin, gunakan yang baik-baik. Itulah pesanan saya. Mudah-mudahan, ya, semua NGO-NGO di Malaysia ini bergerak. Tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, Kadazan, Murud, Bajau, orang asli. NGO-NGO semua bersatu padu bergerak untuk mengatasi mereka yang datang tanpa izin. Kita pulih negara kita, pulih ekonomi kita, pulih balik masyarakat kita yang tengah gawat sekarang ini dalam ekonomi, kemiskinan, pekerjaan dan barang-barang mahal. Jadi dari situ jatuhnya negara kita ini, kemiskinan rakyat kita tidak mau susah masa akan datang ini. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semua bangsa dan agama, 34 juta rakyat Malaysia, kita bersatu untuk meneraskan mereka yang datang tanpa izin ni, tosah di saman, tangkap mereka, hantar balik, sita harta-harta mereka yang menjaga di tempatan ini. Itu harap saya mengharapkan. Saya sebagai orang lama, nujum VVIP, nujum kerajaan Malaysia, supaya mendapat keselamatan negara, semua pihak, ya, mengambil tindakan, jangan melanggar undang-undang, jangan melanggar rukun negara. Kita patuh bersama untuk menyelamatkan manusia, rakyat berbilang kaum di Malaysia ini. Kita telah merdeka. Berapa puluh tahun kita merdeka, 67 tahun. Jadi saya harapkan merdeka ini dapat satu berjaya masa akan datang ini. Bersihlah mereka ini, jangan duduk di tempatan, menyusahkan rakyat berbilang kaum dan bangsa. Tindakan semua NGO-NGO, saya bagi sokongan padu pada mereka, meneraskanlah mereka yang tidak ada permit dan tidak ada jawatan cara sah dan cara haram. Maju jaya untuk negara, pupuhkan mereka ini sampai ke akar umbi. Minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah Rabbil Alamin.